Agak-agak dia nak kena qada banyak mana. Solat kerana dia pakai telekung tadi, yang dia dapati ada tik burung atas kepala, kat telekung dia. Dia tak perlu qada. Dia kena anggarkan bahawa tik burung tu baru kena. Mungkin lepas dia semayang keluar pada masjid kena, atau keluar pada kereta dia kena, atau laki dia jenis main burung terkukuk ni. Pagi-pagi duk kru 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 kru. Terkukuk laki dia balas dekat telekung bini. Anggap maknanya dia baru berlaku, tak payah duk pening kepala, mak ni guna telekung ni minggu dah duk semayang. Noh nak kena qada lama mana noh, tak sah. Basuh yang tu yang dah lepas silakan, biar pi. Ini termasuk dalam bab tak sengaja. Sama ada dia berlaku sungguh ketika kita pakai pakaian tu dah ada dah, ataupun dia berlaku selepas tu kita tak dapat pastikan, maka ketika itu zon tidak mengapa. Islam maha rahmat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, lupa. An-nisyan. Tak ada manusia kecuali lupa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka sebab tu kalaulah pasangan kita bagi tahu lupa, jangan marah. Kan kita pesan 5 benda, laki buat balik 3 benda aja. Jangan marah, Allah pun tak marah. Anak kita habaq dah ni, esok hang buat 1 2 3 benda ni. Tata esok dia buat 2 aja, 3 dia tak buat. Dia kata lupa mak, lupa apa, lupa ya. Maka maafkanlah mereka. Karena lupa ni Allah pun maafkan. Tapi kena tengok kalau setiap kali tak buat abang lupa, abang pelepas itu tak boleh jugalah. Lupa ni bukan selului. Kadang-kadang kalau lupa sangat, abang ada jom pergi masuk wad lah. Wad lupa ke, wad gila ke, kok nak ingat balik. Jadi sekiranya sesuatu yang kita pesan, anak murid kita, anak kita, pasangan kita, suami atau isteri kata Allah lupa, lupa, minta maaf, maka maafkan dia, jangan marah. Jangan duk beletiak panjang. Karena Allah pun maafkan orang yang terlupa. Lupa ini terbagi kepada 2. Lupa yang lupa terus. Ada orang berhutang sampai dia lupa langsung, sampai dia mati. Hak bagi hutang pun lupa, yang hutang pun lupa. Kira-kira yang tu Allah maafkan. Allah maafkan. Dan sekiranya ada anak dia yang tahu, teringat, pas pak dia mati, dia teringat, hari tu noh pak ada hutang dengan Pak Mat tu, maka menjadi kewajipan ke atas anak tu pergi selesaikan hutang bapa. Tapi kalau siapa pun anak ke bini tak teringat apa, maka moga Allah ampunkan dosa dia atau kesalahan dia, berhutang dan lupa nak bayar balik. Lupa semayang, lupa tu lupa sampai ke sudah, tak teringat langsung, maka dimaafkan. Ni yang pertama. Yang kedua, dia lupa lepas beberapa ketika dia teringat balik, maka orang yang teringat sesuatu kewajipan yang dia pernah lupa, dia kena buat ketika mana dia teringat. Contoh mayang lah. Balik makan nuri pas maghrib, balik sampai rumah lewat dah, lalu duk mayang isyak awal, lalu jadi lagu tu. Nak lupa ni mayang isyak. Lalu duk mayang isyak awal, kali tu mayang lambat sikit, ada kenuri lah apalah, balik rumah jauh, sampai rumah mengantuk terus lena. Esok mungkin mayang subuh apa semua, lepas bagi salam subuh teringat Allah isyak tak semayang malam. Kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia salat bila dia teringat. Terus dia bangun takbir, mayang 4 rakaat mayang isyak. Kalau dia bimbang timbul fitnah, balik mayang di rumah. Takut lagi orang pakat tengok dia ni mayang apa pula 4 rakaat ni. Kadang orang tak mengaji, dia buat pelik ke orang.
Dia buat parti, dia ni qadha kot no, dia ni apa, balik mayang di rumah sana. Tak ada masalah. Yang penting jangan tangguh lama sangat. Kata tak apa esok kot. Tak usah tangguh lama. Kena kata Nabi fal yusalliha, maka hendaklah dia solat bila dia teringat. Sehingga kalau dia teringat tu pada waktu yang diharamkan pun dia kena semayang juga. Kan lepas subuh tak boleh semayang. Waktu tahrim lepas subuh. Tapi kerana itu hutang yang dia terlupa, dia teringat waktu tu, semayang. Tidak ada masalah. Allah terima hutang yang dibayar walaupun pada waktu yang dia larang. Sama dengan hutang. 30 tahun hutang. Lupa dah. Datang lepas tu nampak kawan dia, dia teringat, oh dia ni bagi aku hutang dulu. Maka dia jangan duk buat-buat lupa. Itu masalah. Bila dia teringat dia kena bayar. Kalau dia buat tak apa kot. Dan lagi dia tak tanya, lagi tu aku tak mengaku lah. Kalau dia buka, aku buat teringat balik lah. Jangan. Kadang kawan kita ni, dia bukan tak teringat, dia teringat. Tapi dia saja tak mau masam muka. Kita zaman lah, yang bagi hutang tu rasa mengkelan. Yang tak bagi hutang tu, dia meronda keliling rumah kita, tak rasa apa. Kita ni jumpa dia, rasa malu. Tak mau bagi lagi dia, rasa terdesak sangat ke. Lagi kita pula malu. Kita nak buka mulut pula rasa tak sampai hati. Ni, itu hutang aku RM30. Kita berasa, kawan kata hang RM30 pun berkira. Lama dah tak jejah apa pun kalau aku tak bayar. Kita tak rasa lagu tu. Walhal kita kena sebut tu, bantu dia kerana apa? Dia lupa. Atau nak ambil jalan lagi mudah, halalkanlah. Selesai bang. Tak mau gaduh-gaduh, halal bang. Tapi orang jenis suka hutang ni, kalau lalu bagi halal, dia akan buat benda tak senonoh tu kerah. Itu masalah ke? Kan? 2 orang dah dia hutang, dia berkata halal. Dia pergi cari yang lain pula. Dia tengok muka hak baik, hak warok sikit. Sungguh saya pun kena 2-3 kali. Bukan orang lain, orang kok dekat. Main-main tu ustaz. Pinjam RM50 ustaz. 2 hari lah tak masak apa di rumah ni. Kita tak mau tanya lah. Selalunya 2 hari tak masak ni lembek lah. Nak keluar ronda naik motor. Macam mana 2 hari ambil tak makan? Bagilah. Lepas tu pergi kan ayat tu, jumpa pun dia buat kot lain. Kadang hak lagi ramah pun ada, dia jadi lagi ramah. Tapi sembang bak lain. Dia tak apalah. Pilih bukan banyak pun RM50 tu. Tapi kalau duk hajak lagu tu selalu. Pernah saya tahan, saya tanya abang. Hari tu kata nak bayar minggu lepas, dia ambil RM30 lah. Saya pun tak gamuk, tapi sebab banyak orang dia buat lagu tu. Tanya apalah. Hari tu kata nak bayar minggu lepas, seminggu dah. Ustaz, RM30 je pun. Saya ni kalau ada duit saya bayar lah. Dia buat ayat lagu tu. Kita pun tak maulah buat besar, benda tu pun kecil. Tapi tuan-tuan dan puan, orang yang bersikap macam tu, memang kalau kita selalu menghalalkan atau meringankan hutang dia, dia akan memberatkan orang lain. Dan lama-lama dia jadi tak peduli untuk membebankan orang lain dengan hutang dia. Baik. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan ke atas mereka. Ada 2 keadaan juga dalam bab ni. Pertama, sesuatu yang paksaan itu mai daripada luar. Contoh, orang mai letak pistol tang kepala kita, dia kata hang cerai bini hang talak 3 lah ni juga. Hang talak bini hang 3 lah ni juga. Tidak aku tembak. Maka ketika itu dia tak perlu bimbang untuk melafazkan talak 3 kepada isteri dia. Tak usah bimbang apa. Talak lala tu. Kerana apa? Kerana Allah mengambil berat ke atas jiwa manusia. Maka yang lain menjadi kecil di hadapan jiwa yang mesti dijaga. Dipaksa minum arak, tak mau, dia potong jari sikit ujung ni.
Nak minum ke tak mau? Aku potong semua. Minum. Dan jangan merasa apa. Karena pernah Ammar bin Yasir, ia dipaksa oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy yang lain. Setelah mereka membunuh kedua ibu bapanya dengan cara bunuh yang cukup dahsyat, lalu mereka datang kepadanya dengan meletak berhala di hadapan muka dia. Lalu kata mereka, ukfur bimillati Muhammad, hang kena kafir, yakni hang kena keluar daripada agama Muhammad, sembahlah Tuhan ini. Maka dia dalam tekanan, kesedihan, ibu dan ayahnya dibunuh di depan mata dia, ketakutan, lalu dia melafazkan kata-kata kufur. Selepas itu terus, lepas dia dibebaskan, depa tu gelak dekat dia, dia lari pergi jumpa Nabi SAW mengadu. Lalu turun ayat daripada surah An-Nahl, kata Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur kepada Allah selepas dia beriman, dimaafkan sekiranya dia dipaksa sedangkan hatinya masih tenang dengan iman. Hatinya masih tenang dengan Allah, hati dia terikat dengan Allah, tapi paksaan daripada luar yang begitu berat menyebabkan akhirnya dia melafazkan kufur. Baik, kalau terus nak pertahan juga seperti sebahagian sahabat yang lain, Khubayb di antara mereka yang disuruh kufur dengan agama Muhammad, dia kata demi Allah tidak, lalu dia dibunuh, maka itu pun tidak mengapa. Cuma dalam bab biarlah sesuatu yang dibuat itu boleh menakutkan musuh, membimbangkan mereka dan menimbulkan kekesalan dalam hati mereka. Itu yang dibuat oleh para sahabat. Adapun jika seseorang itu orang yang penting, kehilangan dia merupakan kekurangan yang besar kepada orang Islam, maka janganlah dia melakukan yang sedemikian. Ambillah jalan yang dibenarkan oleh Allah, kerana Allah maafkan. Ini yang pertama. Paksaan mai dari luar. Kena paksa anu, kena paksa ni. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Paksaan itu pula ada syarat dan jenis dia. Paksaan itu hendaklah sesuatu yang boleh menjejaskan keselamatan dia dan juga nyawa dia. Sama ada dia sakit atau dia mati. Atau sesuatu yang berbentuk kehilangan jiwa yang lain. Anak dia ke contohnya, orang nak bunuh anak dia, kalau dia tak buat sesuatu, maka dia buat. Yang tu dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah sesuatu paksaan itu bentuk dia memudaratkan orang lain, lalu dia buat untuk lepas diri dia. Yang ni tak boleh. Contoh, dia akan dibunuh kalau dia tak bunuh orang. Macam mana nak buat? Hang kalau tak tembak dia, aku tembak hang. Boleh tak tembak kawan tu habuan dia terlepas? Tak boleh. Habis macam mana? Berdoa lah. Para ulama kata ketika itu kalau dia mati syahid. Tapi kalau dia ikut, itu tidak dinamakan paksaan. Kerana dia juga boleh memudaratkan satu jiwa yang lain. Paksa berzina. Zina ni satu benda yang tak boleh paksa. Kecuali wanita dirogol. Tapi orang lelaki, saya saja main hang, kalau tak zina dengan dia, tak, dia kena ada keinginan, dia kena ada suasana. Orang letak pistol kat kepala, boleh berzina, tu dahsyat lah, dia yang mau. Maka dia kena cari jalan sehingga tidak berlaku zina. Yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, paksaan itu adalah dalam bab, walaupun paksaan itu menyebabkan kita melanggar agama, tapi dia dalam bab untuk menjaga maslahat yang lebih besar, menjaga kepentingan yang lebih besar, maka dimaafkan. Baik. Adapun sekiranya paksaan itu berbentuk benda yang kalau dia tinggal pun tak terjejas,
Contoh, ada majikan yang buat undang-undang tak boleh mayang Jumaat. Kerja kilang ni hari Jumaat kerja. Rehat setengah jam je. Nak pergi mayang Jumaat tak dan. Rehat pukul 1 sampai pukul 1:30. Khutbah tak ada mula lagi. Maka boleh tak? Dia kata saya dipaksa oleh majikan supaya buat kerja sampai tak boleh solat. Tak. Dia boleh tinggal kerja situ, dia pergi minta kerja orang lain. Kenapa? Dia ada pilihan dan tak terjejah teruk. Dia bukan perkara yang segera terjejah. Kalau dia kena buang kerja, bukan dia sakit lala tu. Kalau dia kena buang kerja kerana dia langgar arahan, dia pergi semayang juga, bukan dia boleh mati lala tu. Dia ada ruang lagi untuk terus hidup dengan mencari kerja yang lain. Minta kerja, syarikat tu letakkan syarat kena pakai seluar warna hitam ketat, baju warna putih buh dalam bagi orang perempuan, tudung tak boleh pakai. Boleh tak dia penuhi tuntutan majikan dia dengan alasan saya terpaksa, kalau saya tak kerja saya tak boleh makan. Saya ni minta kerja banyak dah sampai tak dapat, last kali boleh jadi model. Model pula depa tak mau dah model pakai tudung, model tak pakai tudung. Boleh tak buat alasan begitu? Saya ni kerja, cari kerja banyak dah, yang dapat kerja pramugari je. Pramugari ni kena belah sampai ke, kan dekat paha sampai ke pinggang kena belah. Boleh tak dia kata ini saya terpaksa, kalau saya tak ambil, tak terima, saya tak boleh hidup? Tidak. Moga-moga Allah beri kemudahan kepada dia. Kalau dia tinggal, dia pegang dengan agama dia, Allah akan bagi jalan yang lebih mudah kepada dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kena yakin dia. Siapa bertakwa maknanya pegang dengan apa yang Allah suruh, Allah bagi jalan keluar yang lebih mudah. Tapi bila dia kata dia terpaksa, kadang bila bukan waktu kerja pun dia belah sampai ke pinggang juga, dia tak heran. Dia duduk biasa dah. Kita terpaksa lah minta maaf. Time tak kerja pun hang telanjang. Lelah dia jadi biasa. Tu. Mula-mula dia kata dulu saya kena paksa tak boleh sembahyang Jumaat. Cuti pun dia tak sembahyang Jumaat juga. Sebab apa? Anda terbiasa dah. Ini apabila kita menuruti kehendak orang yang menyuruh kita meninggalkan agama, akhirnya kita rasa mangli, tak ada apa dah. Nah. Jadi daripada sini dapat kita fahami betapa paksaan ini ialah satu perkara yang kita tidak ada pilihan yang lain, bukan kehendak kita. Jadi kalau kita dipaksa, ketika itu juga disertai dengan kehendak kita walaupun sikit, maka dia tak jadi paksaan. Duk keling dengan bini dah. Tata ada orang mai tahan tok napang tang kepala, hang cerai bini hang lah ni. Kawan suruh cerai tak sebut berapa, dia kata aku talak hang 3. Tu. Dia kata peluang. Kalau disertai sedikit oleh keinginan dia, maka itu tidak jadi paksaan. Talak dia jatuh. Ada orang dia teringin nak minum arak. Lama dia tengok iklan arak dalam TV. Lagi buka majalah ada arak. Lagi pergi kedai. Buka peti tengok tiger lah. Cap beruang, cap kambing, cap apa semua dah. Tapi duk tahan ni, duk tahan. Satu hari, dia lalu orang tahan dia. Orang pegang dia tak bisa belakang. Nah, minum. Untuk minum aku tikam hang. Maka dia minum dalam keadaan ada sikit keinginan dia. Dah orang paksa aku kan. Dapat duduk dia dah. Maka ketika itu dia berdosa kerana dia minum. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat dalam menceritakan tentang apa yang kita bicarakan. Di antaranya kata Allah, Allah ni tuan-tuan dan puan,
Dia sendiri turun doa dalam Quran suruh kita minta. Ada orang yang hebat yang mai tawak kat kita ni, buatlah tawaran permintaan macam ni kat aku bagi kat hang. Ni esok hang mai minta kat aku 50,000 aku bagi. Ada orang buat tawaran gitu? Tak ada. 300 ada lah hari ni masuk 300 setengah. Sikit tak ada beli apa lah. Tak apalah. Allah dibagi tawaran dengan dia hajak dekat kita. Cara memohon tawaran tu. Maka Allah sendiri turun doa dalam Al-Quran dan Allah suruh kita minta kepada Allah melalui doa tersebut. Dan ketika kita baca Quran, kita lalu ayat tu, itulah ayat doa, itulah permintaan kita. Dan tentulah bila Allah suruh kita minta, permintaan yang Allah letak itu permintaan yang sangat baik dan sesuai dengan kita. Subhanallah. Di antaranya kata Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kira ke atas kami sekiranya kami lupa ataupun kami tersilap. Ni Allah buat doa ni, abang kita berdoa kat dia. Kenapa? Kerana memang kita ni jenis silap, jenis buat salah, jenis lupa. Maka Allah bagi kat kita doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah engkau bebankan ke atas kami apa yang kami tak mampu nak buat. Allah sendiri yang syariatkan. Allah sendiri letak doa, minta janganlah beratkan kami. Maka takkan Allah nak beratkan kita melalui syariat dia. Maka takkan kena tutup aurat tu berat, sedangkan Allah turun syariat tu, Allah suruh kita mengadu pula, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami dengan sesuatu yang kami tak mampu. Maka tentulah menutup aurat di antara kemampuan yang boleh dilakukan oleh manusia. Baik, apa yang Allah suruh kalau tak mampu pun tak payah buat. Contohnya korban. Mazhab Imam Abu Hanifah, fatwa mereka tentang korban melalui hadis yang mereka kaji, bahawa setiap tahun setiap orang Islam yang berakal, yang ada duit, dia wajib buat korban. Korban jadi wajib bahkan tiap tahun. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i, korban tu sunat. Sekali semua hidup, kalau boleh buat, buatlah. Sunat sangat. Kalau boleh buat tiap-tiap tahun sila. Tak mau buat pun tak apa kalau ada duit. Ada duit tak mau buat pun tak apa. Tuan-tuanlah, ada perbahasan. Kemarin beli surat khabar Sinar, 3 muka surat penuh cerita pasal harga lembu. Lembu mahal, dulu 2,500 lah 4,000. Ni boleh bilang tulang ni, duduk atas lori boleh bilang tulang dah. Turun 3,500. Timbang dengan kawan bagi tadi, dulu dia belah lembu. Dengan kambing lah dia tak mau belah lah. Dia kata teruk. Dia kata, Ustaz, spikui 10 kilo lagu tu lebih kurang 70 kilo ya. Harga lembu tu 4,000 atau 3,800. Kalau lah spikui daging dia 60 kilo, 60 kali kita kata RM30, berapa cikgu? 6 kali 3 baru 1,800. Isi saja baru 1,800. Tulang ni bukan boleh agih cara korban tak. Nak makan tu daging. Tulang tu abuan, ialah abuan orang kita lah makan tulang lah. Tengok lari banyak mana? Lari banyak, 2,000 lari. Subhanallah. Maka timbul perbahasan. Kawan-kawan lah, ustaz-ustaz, dia berkata, mana yang lebih afdal? Sama ada kita sedekah duit RM300 kepada seorang fakir,
Daripada kita bagi kat dia daging 2 kilo yang harga dia kita kena keluar RM550. Adakah daging 2 kilo itu boleh meringankan bebanan dia? Atau RM300 cash kita bagi lebih meringankan bebanan dia? Sebab tujuan korban ni ialah untuk jamu orang susah, hak tak ada nak makan, tak boleh makan. Jangan kata tak boleh makan daging, hak lain pun kurang, roti pun kurang. Kalau asal dia orang Arab sana, roti pun tak apa nak ada. Maka mai setiap tahun bagi mereka makanan yang paling sedap, iaitu daging. Paling mahal kita kata. Mai zaman lah, pagi-pagi beli nasi lemak pun gulai daging, betul tak? Si lemak RM1 gulai daging. Tak ada orang Malaysia rasa aku ni kira boleh rasa daging hari raya haji lah. Muhung lah. Kan? Bihun sup RM3.5 baru. Tanya ayam ke daging? Daging. Makan daging lah. Maknanya dia bukan satu benda yang pelik sangat. Kalau dapat daging tu, dia pun tak ra'i tak mana sangat. Kadang setahun duk tersepuk dalam TS dia. Datang buka pula nak proses, kata, "Ai, ni daging apa?" "Oh, daging korban." Nah, mampu. Balik check lah PA balik. Baik. Maknanya apa hukum dia? Boleh tak kita tak buat korban, kita pergi sedekah lagu tu? Tentulah RM300 tu lebih memberi manfaat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Keadaan yang berlaku pada sesuatu zaman tidak akan menggugurkan syariah yang pernah berlaku. Cuma cara dia berubah. Al-ahkam tataghayyar bitaghayyuril azman. Hukum boleh berubah dengan berubahnya keadaan dan masa. Hukum tu maknanya bukan hukum masa daripada kena buat kepada tak payah buat langsung tak. Tapi ejeh bagi sesuai. Contohnya, jangan sehingga dalam satu kampung tu tak ada langsung orang buat korban, kira pakat nak sedekah aja, sehingga tidak kelihatan lagi syariat korban itu berlaku. Itu salah. Paling-paling sekok adalah. Atau dalam mazhab kita juga, fiqh al-Imam Syafi'i menuntut dalam satu keluarga yang besar tu biar ada seorang buat. Kalau suami buat, anak dengan isteri ni semua dianggap telah buat korban. Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bila dia korbankan, maka dia tak tuntut lagi isteri-isteri dia buat korban. Kerana apa? Cukup suami buat, yang lain sudah dianggap buat. Sudah dianggap buat. Maknanya seseorang itu biar pernah dia buat korban, tahun berikut kalau dia nak derma secara cash, silakan. Silakan. Namun kelebihan melakukan korban itu tetap berjalan. Maknanya kata mereka, kalau kita sembelih itu afdal. Pada segi hukum kita menyembelih kerana patuh kepada Allah. Dan kalau kita bagi duit ke orang, bagi orang senang pun itu baik. Itu baik. Sebab kita dengan zaman kita lah, kalau tak ada sesuatu, kita pun tak derma sangat. Bila ada satu tuntutan baru kita nak derma. Kadang kalau kita saja nak keluar 500 bagi kat orang, dengan 500 beli satu panggu, kita lebih beli satu panggu, betul tak? Mungkin ada pulangan sikit balik kat kita apa semua. Mungkin tu dia jadi lagu tu. Maka sekali-sekala kita terpaksa tengok, bagi tanpa ada apa yang pulang kepada kita. Tahun lepas kita masuk RM500, tahun ni kita sedekah RM500. Nak asal macam mana? Sama ke tak sama? Dan ia tidak menggagalkan syariah yang sedang berlaku. Dan jangan biar sampai tak ada. Satu qaryah tu macam kita di masjid ni, sampai tak ada langsung lembu yang nak ditumbangkan. Tak boleh lah, kena carilah. Paling-paling tak ada juga, seorang kena tampil melih kambing paling kurang, supaya amalan korban itu berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah.
Lagi firman Allah dalam surah Al-Ahzab, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidaklah dikira ke atas kamu sebagai dosa terhadap apa yang kamu tersalah buat, akan tetapi yang dianggap salah dan berdosa ialah apa yang disengajakan oleh hatimu. Tu yang kita sebut tadi. Kalau dalam paksaan tu ada sedikit keinginan, kerelaan, keredaan, maka seluruh paksaan itu menjadi redha. Ditanggung salah dia. Dia kena bayar hasil yang dia buat. Kononnya dia kata orang paksa saya. Man kafara bil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha ila idza dzakaraha. Siapa yang meninggalkan sembahyang kerana tertidur atau terlupa. Tidur ni termasuk dalam tak sengaja. Tidur malam ke sebelah. Dan tidur tu pun biar pada waktu yang patut tidur. Ni tengok bola sampai ke 4. Betul lena. Subuh 5.50 tak jaga. Ke 10 jaga. Dia kata aku tu dia terlena. Dak hampir gatai pungkong hang duk pergi tengok bola sampai ke 4 pagi tu dah pasal apa? Yang tu dak. Yang tu dia berdosa. Kerana dia sengaja dedahkan diri dia supaya tak bangun pada waktu dia. Tapi dia tidur elok dah. Tidur waktu elok. Tetap jam pun tak bunyi atau bunyi pun dia tak sedar. Lagi siapa pun tak gerak. Jelek-jelek pukul 8. Maka hendaklah dia solat ketika dia jaga daripada tidur. Orang yang tertidur sehingga dia tak terniat, maknanya lepas maghrib contohnya, lepas isyak terus dia terlena isyak Ramadan. Lena pun dia sedar bila lepas tuk bila qamat, maka terluput waktu niat dia. Kan dia kena niat bila? Di waktu malam dia. Masuk subuh habis waktu niat. Maka adakah dia dianggap bersalah kerana dia tertidur? Tak. Maka dia teruskan puasa dia, tidak mengapa. Kerana apa? Dia terbangun, dia tertidur dan tak terjaga pada waktu yang memungkinkan dia niat untuk berpuasa. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Maka ini seperti yang kita sebut pada mukaddimah kuliah kita. Kelebihan yang kalaulah orang Islam sendiri dia perhati bagi elok lagu mana agama aku ni, maka sesungguhnya dia akan jumpa agama ni sikit pun tak membebankan. Tak membebankan. Maka yang wajib pada kadar yang kita boleh buat, tak boleh buat, Allah kata tak usah buat. Atau tak boleh buat seperti yang disuruh pada asalnya, boleh turunkan, kurangkan cara asal yang disuruh tadi. Subhanallah. Dan agama ini memudahkan, jangan memayahkan. Bila kita mula payahkan urusan agama, maka kita sendiri akan terbeban. Nikah tuan-tuan dan puan, urusan yang cukup mudah. Kita pernah cerita macam mana seorang lelaki yang tawak diri nak kahwin dengan wanita yang menawarkan diri dia untuk berkahwin dengan Nabi, tapi Nabi dah tidak berhajat. Kau ni pun bangun ya Rasulullah, kalau kamu tidak berhajat kepadanya, kahwinkan dia kepada aku. Dia tu bangun tu pakai kain saja ya, baju pun tak ada. Nabi tanya, hang ada apa untuk buat mahar? Dia kata tak ada apa, ada kain ni ya. Nabi kata kalau hang bagi kain tu, hang nak pakai apa? Akhirnya dia pun tunduk. Nak buat macam mana? Nabi kata, baik, apa yang kamu hafal daripada Al-Quran? Dia kata, aku hafal surah sekian. Maka kata Nabi, baik, aku kahwinkan kamu dengan dia. Maharnya kamu hendaklah ajarkan dia surah tersebut. Bagi dia hafal macam yang hafal. Allahu Akbar. Hak ni saya tak pernah dengar lagi mahar bagi isteri hafal surah yang dia hafal.
Yang ada hantaran ni buh Quran dalam kotak kayu, buh kaca pula luar. Tobat tak buka baca. Bila nak dah baca, duduk dalam kotak kayu, buh pula kaca cermin di luar. Buat perhiasan lah. Cuba try tengok. Kalau berani, saya tak ada anak perempuan lagi. Kalau ada anak perempuan nak try buat juga lah, insyaAllah. Mahar dia ialah kamu hafazkan dia surah yang kamu hafaz. Nanti pak nak dengar lepas setahun, pak nak dengar dia hafaz macam hang hafaz. Tobat suami jadi warak kan. Maka ada hubungan dengan dia, dengan suami dia, dengan isteri dia, dengan Allah. Waktu tu dia akan buka Quran dengan isteri dia. Tapi kalau buh sampai 15,000, tak lagi apa pula dengan belanja pula lebih kurang sama. Duk yui dengan duit tu, Quran tak buka. Tak dua-dua buta Quran. Lagi malam. Try tengok apa ada anak dara buat, tengoklah kalau beranilah. Kalau duk fikir pampers dia tu banyak mana dah. Kan? Hari tu bersalin klinik swasta pun 2,000 dah, takkan nak bagi lagu tu ya. Itu tak sah kira. Memang kita wajib buat. Kalau anak dara kita orang tak main menikah dengan dia, nak tuntut dengan siapa? Kan? Contohlah anak dara seorang tu, kalau pak dia nak kira daripada kecil dia belanja apa semua. Kalau kau tu tak menikah, nak tuntut kat siapa? Dia bukan kerana apa yang kita belanjakan. Memang wajib kita belanja. Takkan nak biar dia telanjang sampai besar kot. Dengan alasan nanti mahar hang murah sikit sebab apa hang kira berak tak ada pampers. Teruklah tu. Memang kewajipan mak ayah untuk bagi pakai, bagi makan, bagi minum, bagi tempat, bagi keselesaan, dan yang tu jangan diungkit sebagai apa yang telah kami belanja begitu banyak untuk anak kami, tidak. Kalau Allah ungkit kita teruk. Allah tak ungkit pun kita. Jangan bebankan contohnya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian kita ada banyak amalan sunat. Yang mana amalan sunat ni kita buat biarlah ia masih berada pada kadar sunat. Jangan sampai kita terkeluar daripada kita nak buat sunat jadi benda haram. Contoh dia kenduri kahwin, pertama. Apa hukum buat kenduri kahwin? Sunat. Sabtu Ahad baru ni lepas dah satu fasa. Ni nak main pula ni. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tu dia kenduri. Kenduri sunat. Allah tak marah kalau kita tak buat benda sunat. Tidak. Tak mayang sunat, sila. Tapi mayang lok-lak. Allah marah. Tak mau buat kenduri, sila lepas akad nikah selesai, bagi depa pergi duduk rumah depa. Tapi nak buat benda sunat kononnya, tapi pelanggar dengan macam-macam. Hak ni, dedah aurat pengantinnya dengan pelaminnya dengan lagu karaoke-nya. Dia menjadi benda haram. Tengok ataupun tolong tumbangkan lembu untuk korban, tengok darah yang turun adalah sunat. Tapi kalau dia pergi smackdown lembu tu sampai terjelir lidah belum korban, tu jadi haram lah. Kadang orang nak tolong ni biar dia pakar, dia reti. Seorang tarik ekor, seorang tarik tali, seorang heret daripada atas lori gerdebuk jatuh. Bayangkan lembu tu 400 kilo jatuh lutut dia. Rasa ke mana? Teruk. Kita 70 kilo terbah pun sakit. Jangan ingat lembu tu tak apa. Dia lembu, dia kuat, dia sakit. Selang pula kayu antara kaki depan, kaki belakang. Jangan tu. Kita dulu kecil-kecil teringat buah. Ustaz panggil main, buh pen celah jari, kepit. Riak. Tidak. Hang ni buah yang amat. Buh pen tu tekan, riau. Lembu tu kita pi bubuh lagu tu. Konon nak bagi dia duduk sengap. Pijak pula atas paha dia. Woi sakit. Hanya Nabi suruh berlemah lembut ketika tumbangkan korban kamu. Berlemah lembutlah.
Bersandarlah kepada Allah, baca doa bagi dia tenteram. Kalau agak dia ganas sangat, biar pi lu Ustaz. Sejukkan dia Ustaz. Betul tak? Ada benda-benda yang sunat, tapi bila kita pi buat jadi haram balik. Ni masalah. Maka lebih baik tak usah buat daripada pi buat lalu tak dapat apa, dapat dosa lagi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina